kata orang-orang tali barut yang nak membantu orang Portugis ini, kau nak bunuh Sultan dengan askarnya, bunuh Sabtu pagi. Sebab Sultan akan menjadi imam sembahyang subuh. Semua orang petikaikan, ini ilmu juga. Kenapa saya nak masukkan buku Alfonso de Albuquerque dalam ni? Dalam buku Hikayat Hang Tuah ini, sebenarnya dalam buku Hang Tuah Catatan Wijayanegara ni, saya buat research sampai ke Wijayanegara ni. Saya nak cerita pada semua orang lah, kenapa saya masukkan Alfonso di sini bukunya. Wijayanegara ni adalah satu tempat di India, Goa, India. Nak pergi daripada airport Goa tu naik 2 bukit. Jadi kami sewa bas dari naik satu bukit ke satu bukit baru sampai di Hampi. Daerah tu namanya Hampi. Saya kebetulan saya nak kata bless lah, Allah merahmati saya. Ada pelajar saya ambil jurusan kedoktoran di Karnataka ni. Jadi pelajar saya yang uruskan sewa bas, sewa tempat kediaman semua, dan bayaran kepada bukan pemandu pelancong ya, Kementerian Pelancongan India yang kami buat research. Boleh tengok dalam internet. Masa kami sampai sini, kami pergi di Goa ni, pegawai akib itulah cerita di mana ada lelaki daripada Melaka. Boleh tengok ya, dari sini ada lelaki dari Melaka. Dia kata menjinakkan kuda tezi. Ni ada lelaki yang pakai tanjak ni. Saya sertakan dalam buku saya. Sebab saya pergi research. Orang yang komen itu tidak pergi research. Dia pergi ke Hampi ni. Dia hadapi ke musim panas di Hampi ni yang keadaan kering. Kami sebab apa tidak ada jual selain daripada air kelapa. Jadi bayangkan kami pergi ambil gambar sini. Kemudian pemandu pelancong, pemandu akib itu kata, "Come, I show you something." Dia naik bas kami, dia bawa kami kepada istana lama. Suram istana tu. Dan tanah depan tu merah lagi. Dia cerita, "You have to hold your cry." Simpan air mata. Dia kata, "Kenapa? You are Muslim," dia kata. Dia kata sebab saya dan kawan pelajar saya Muslim. Dia ceritakan saya, sinilah tempat 6,000 Muslim disembelih oleh Vasco da Gama dengan mubalik Kristian. Sebab Muslim itu tidak menukar asyhadu alla ilaha illallah dia tu kepada jadikan Jesus itu Tuhan dia. Faham? Jadi dia tunjuk kami macam mana setiap umat Muhammad itu berselepot daripada bayi sampai nenek, atuk moyang disembelih depan sultannya. Jadi bayang kalau sembelih darah menitik-nitik kan, darah bayi sampai ke orang tua menitik depan sultan yang Islam dan rakyatnya tidak mahu menukar agama. Sedih tak kita? Dia tunjuk saya selepas orang Portugal itu sembelih umat Islam, dia gantung sultan di tempat penggantungan sultan itu pun ditunjuk, dan jatuhnya mayat sultan itu dalam perigi. Sedihnya. Jadi saya sertakan Alfonso de Albuquerque, cerita Alfonso ini untuk menceritakan bagaimana Alfonso menakluk Melaka kali kedua ya. Kali pertama dia gagal sebab dia kata kita punya meriam canggih. Sebab apa? Boleh bawa meriam tu berlari-lari sebab kita ada gelang-gelang pada setiap meriam itu. Gambar yang disertakan ialah gambar yang selari dengan buku Alfonso de Albuquerque yang menunjukkan mereka angkat bendera putih kerana meriam kita yang canggih. Inilah gambar meriam yang diberi pada saya oleh Datuk Bakar pada tahun 2018.
Gelang itu called Pica of Malacca dah dijumpai dan kami tengah negotiate untuk bawa pulang meriam itu. Jadi bila kali pertama itu memang Alfonso kalah. Tapi kemudian dalam buku ini diceritakan, bacalah. Sebab tu Allah kata turunkan Quran pertama, baca. Bak kata Prof Ahmad Adam, thank you Prof. Saya memang terima kasih pada Prof Ahmad Adam. Baca. Saya baca Prof. Saya bukan orang sejarah Prof, saya orang linguistik. Jadi Prof Ahmad Adam, ampunkan saya baca melalui kacamata seorang linguistik. I hold on the theories. Jadi saya dapatkan buku ini. Bayangkan Alfonso itu masa kali kedua dia hari Sabtu pagi. Kenapa dia serang Sabtu pagi? Sebab dia kata saint dia, padri dia bunuh Sabtu. Jadi dia nak membalas dendam itu dengan membunuh orang Islam. Semasa itu Sultan Sabtu pagi kata orang-orang tali barut yang nak membantu orang Portugis ini, kau nak bunuh Sultan dengan askarnya, bunuh Sabtu pagi. Sebab Sultan akan menjadi imam sembahyang subuh. Dan makmumnya adalah tentera Melaka. Sama ada tentera itu daripada Jawa, daripada Bentan, daripada seluruh yang menjadi tentera Melaka itu akan wajib berimamkan Sultan. Setiap subuh wajib. Jadi dalam buku ini Al-Buka menceritakan dia bom jambatan yang menghubungkan antara masjid dengan tempat simpanan bahan api. Maksudnya kita punya meriam, kita punya rentaka, kita punya pelbagai bentuk alat tentera lah. Cuma yang ada ialah keris. Memang betul lah kata sejarah, kita memang berlawan ikut keris. Sebab tu kita Melaka kalah. Bukan kalah itu sebab subuh. Sultan tengah mengimamkan solat subuh. Jadi kalau bayangkan kekejamannya mereka Kristian ini di tanah Goa itu, mereka tak kejam ke dengan Sultan dan tenteranya sedang mendirikan solat subuh? Ingatlah Umar Al-Khattab, Saidina Ali, macam mana mereka ditikam semasa sedang solat, sehingga susu yang diberi oleh Saidina Ali kepada Saidina Umar menitik melalui perutnya. Cuba bayangkan, Sultan kita yang sedang bersembahyang menjadi imam tu tak disembelih ke oleh orang-orang Portugis ini. Sebab itu dalam buku ini saya sertakan supaya menjadi bacaan bagi umum. Buku Alfonso de Albuquerque ini ialah dalam simpanan khas Perpustakaan Negara Malaysia. Orang biasa takkan dapat nak pergi, nak ambil, nak pinjam baca berapa ratus muka surat ini dalam masa satu hari. Kan? Jadi saya bagi peluang untuk kita baca. Kamu bacalah. How mereka mengkhianati Sultan itu. Dan pengkhianat itu bukan saja si Kitol dengan siapa yang kita tuduh itu. Bacalah buku Alfonso ini supaya kamu faham, ya. Sebab ilmu itu kalau tidak ada adab itu tidak bagus. Ilmu kalau hanya menuduh orang itu lagi tidak bagus. Jadi kenapa saya letak buku Alfonso dalam buku Wijayanegara? Sebab saya pergi Wijayanegara dan saya baca buku Alfonso de Albuquerque. Vasco da Gama tolong Alfonso menakluk Melaka. Mesti kekejaman tentera Kristian ini terdapat juga masa di Melaka.